Halo guys, selamat pagi. Okey, kita ada sedikit perkongsian ya ilmu ya mengenai ini remap. Okey, untuk yang bertanya hari itu, remap ni, semua kereta bolehkah? Remap ni kita memang selalu buat mana yang boleh, maksud dia kereta tu standard ataupun sudah modified dan sebagainya. Sebelum kita remap lah, selalu kita akan cek condition kereta itu, sensor tu bagus, tidak bagus, turbo boost, berapa PSI, start engine, ada check light, ada full coat ataupun sebagainya. So kalau kereta tu berkeadaan normal, so engine tidak bunyi knocking, tidak bunyi apa-apa, tapi memang tidak pernah dikacau ataupun customer sudah pakai kereta tu lama lah, jadi dia macam berat. Yang pertama, kenapa dia berat? So kadang-kadang dia boleh berpunca daripada karbon yang di dalam intake manifold, di dalam blok, di dalam head, menyebabkan dia punya kotoran tu banyak, jadi dia pembakaran minyak tu tidak lancar lah. Misalnya injector tu sudah kurang, compression tu sudah kurang, boost sudah kurang. So banyaklah simptom-simptom boleh menyebabkan kereta tu lose power, tidak macam yang kamu baru beli dulu kan, 10 tahun yang lepas. Kenapa EGR perlu ditutup ataupun di delete ataupun di block? Kalau kita lihat kan dari dulu, sebelum ada sistem remap ini, so kita tidak tahu kan macam mana keadaan dalam enjin, kenapa kotor tu boleh masuk ke dalam enjin, so kita tidak tahu. Selepas kita belajar enjin, selepas kita lihat dari manakah kotoran tu masuk, apakah penyebab enjin tu cepat aus, rosak, panas dan berkarbon. Yang pertama yang selalu kita jaga iaitu air cleaner. Kenapa air cleaner sangat-sangat penting? Kerana dia akan menapis udara yang di luar masuk ke dalam enjin supaya angin tu bersih. Jadi bila dia masuk ke dalam enjin, dia hanya angin yang bersih. Kedua, dia sejuk. Kenapa air cleaner selalu disimpan di tempat-tempat yang tersendiri? Kenapa dia tidak disimpan di atas enjin kah, atau di belakang kah, ataupun sebagainya? Selalu dia akan disimpan di kiri ataupun di kanan. Dia akan menyedut angin yang daripada fender. Di fender sana kan dia punya magat sana ada satu, dia punya backliner lah, backliner ataupun pelindung kotor ataupun apa-apa. Dia akan disambung ke pergi di sana supaya angin panas dan kotor debu tu kurang masuk, terus pergi ke air cleaner dan masuk ke dalam enjin. Itulah kenapa dia design dibuat macam tu, supaya kotor ataupun air ataupun sebagainya tidak masuk direct terus kepada enjin. EGR ni adalah satu sistem untuk di oversea lah. Kita kan di sana kan ada cuaca yang sejuk, cuaca yang panas, musim berbunga dan sebagainya. Mungkin disebabkan di sana kurang pasir dan debu. Apa guna EGR tu? Dia supaya bila kereta tu sudah pakai mungkin 8 jam, 10 jam,
dalam enjin tu akan terlampau sejuk dan dia perlu pemanasan yang cepat. Pemanasan maksud dia supaya enjin tu cepat panas, jadi dia jalan pun agak stabil. Itu hanya untuk diesel lah, supaya enjin di start senang apa semualah sebagainya. Tapi di sana kereta tidak macam kita sini pakai sampai 10 tahun, 12 tahun. Di sana kereta hanya dipakai 3 tahun, 5 tahun lah kalau boleh. Tapi memang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kereta tu sudah akan dipupuskan ataupun dibuang ataupun diekspor keluar. Okey, yang pertama EGR tu sistem dia itu singkat form dia exhaust gas circulation, iaitu supaya apa yang dikeluarkan oleh enjin tu sendiri, yang pertama dia punya asap. Okey, dia punya asap. Maksud dia kalau enjin diesel ni walaupun tidak remap dia akan berasap juga. Dia memang akan berasap, cuma dia kurang, tidak macam yang sudah ditune. Pertama dia ada satu catalytic yang banyak lubang macam lubang semut tu, sarang semut tu, laba tu, itu catalytic nama dia akan menapis. Okey, pertama dia akan menapis kotor, kedua dia akan menapis bunyi, ketiga dia akan menapiskan segala-gala karbon ataupun sebagainya. Okey, EGR punya tugas dia memang terus direct daripada output manifold, iaitu orang panggil dia outlet manifold, iaitu exhaust yang keluar tu, muffler yang keluar tu, ataupun apa orang panggil, selalu orang bagi tahu nama dia tu. Okey, dia akan keluar daripada piston bila pembakaran sudah siap apa semua. Pembakaran piston naik keluar, akan melalui exhaust terus ke belakang, dan separuh dia akan berpusing balik ke dalam pipe EGR ataupun EGR cooler. Ada yang setengah dia memang direct terus pakai pipe, dia tidak ada cooler. Ada setengah dia pakai pipe, dia pakai cooler, pakai air lah. Dia ada combine pakai air dia untuk bagi panas dari exhaust tu sejuk. Okey, dia akan standby menunggu arahan daripada ECU. Di sana nanti ada EGR system, iaitu EGR motor, EGR valve, EGR solenoid ataupun sebagainya. Itu akan dikawal oleh ECU kereta anda. Okey, ECU ini menerima isyarat daripada enjin sendiri. Bila RPM sudah tinggi, maksud dia RPM 2000 ataupun 3000 ke atas, dia akan terbuka. Dia akan bagi signal kepada EGR tu supaya buka, supaya apa yang dihasilkan enjin tu nanti kotor, bau, karbon, asap, yang semua tu akan masuk balik ke dalam enjin. Ya, masuk ke dalam enjin. Jadi membuatkan enjin tu nanti kalau dia sejuk dia cepat panas, tapi kalau dia bersih dia akan kotor. Tapi apa yang bau daripada exhaust itu nanti akan ditapis balik supaya bau tu tidak akan keluar daripada exhaust yang di belakang. Pada masa yang sama, kotor, bau ataupun lain-lain tu semua masuk balik ke dalam air intake, iaitu intake manifold sendiri. Inlet valve akan melalui sana, dia akan melalui intake, lepas tu masuk kepada valve. Sudah valve, dia akan turun ke dalam blok juga piston. So yang pertama kita boleh lihat kenapa enjin cepat haus, cepat panas, cepat berkarbon ataupun sebagainya, kerana sistem EGR tu nanti yang sendiri akan membuat dia rosak. Sistem EGR tu sendiri akan bagi enjin tu akan cepat panas, cepat haus, cepat apa. Dia sangat-sangat tidak sesuai untuk kita lah. Kalau kita tengok kita di Asia sini, okey, Kuala Lumpur, Malaysia ataupun sebagainya, Sarawak ataupun di mana-mana lah. Misalnya di camp kan apa-apa, ya tidak sesuai lah. Tapi kalau di overseas sana, negeri sejuk ataupun negeri yang selalu berais, berbatu, dia sesuai. Lagipun cara penggunaan di sana bukan sangat-sangat
macam kita di sini untuk daily use pakai apa-apa. Di orang sana pakai tidak sama macam kita. So this why kereta tu memang perlu EGR lah. Tapi kalau sini memang tak perlulah EGR tu kan. Boleh bagi enjin cepat rosak, aus ataupun sebagainya. Itulah kenapa kita perlu tutup EGR tu. Okey. Kita juga ada buat eksperimen selepas kita tutup dengan delete dan kita akan cuci intake manifold tu ataupun servis semua barang tu. Okey, kita biarkan kereta tu berjalan dalam 1 tahun. Kereta tu sudah di remap, sudah di off EGR, sudah ditutup, sudah dicuci dia punya intake manifold. Padahal sebelumnya cleaner dia punya intake manifold sangat-sangat kotor, sangat-sangat hitam, tebal sekali, berpasir, berhitam, sebagainya. Okey, selepas kereta tu datang balik, kita buka, dia tetap bersih. Bersih, tiada kotoran. Maksud dia cuma ada debu-debu sikit saja yang daripada air cleaner sendiri ya, kerana air cleaner kurang dijaga ataupun setengah-setengah orang dia pakai air cleaner sampai kereta tu kondem. Dia cakap kalau orang panggil tukar air cleaner, bos tukar air cleaner, tak payah, masih bersih. Kadang-kadang dia tiup, ambil tu gun tiup. Okey, boleh kalau setakat 1 kali 2 kali boleh, tapi sebenarnya dia punya air cleaner ni tak boleh ditiup, cukup masa servis kena buang, kena tukar. 50,000 lah memang major tu, memang kena tukar air cleaner tu. Itu boleh menyebabkan kotor dan sebagainya masuk ke dalam kereta. Okey, masuk ke dalam turbo anda, masuk ke dalam intake anda. Pada masa yang mungkin 1 bulan dia tidak nampak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan nampak nanti ya. Kotoran tu sendiri akan masuk ke dalam enjin. Kenapa saya cakap tidak boleh ditiup? Kerana air cleaner ni dia senang saja. Dia memang kalau factory datang dia memang rapat sangatlah dia punya, kalau kita tengok dari dia punya itu kertas. Kita tidak boleh tengok pakai mata kasar, kita hanya boleh tengok melalui mikroskop. Macam mana sebelum ditiup, okey, sebelum ditiup dan selepas ditiup. Okey, barang tu memang sangat-sangat nipis, dia boleh tapis berapa persen lah, 0 berapa. Tapi bila kita tiup, kertas tu nanti akan kembang. Betul, pasir akan lari. Tapi air cleaner tu sendiri akan kembang, dia akan terbuka. Okey, terbuka besar. Dia kena angin akan terbuka. That's why penapisan dia kurang baguslah. Paling bagus kalau saya suggest, bagus barang tu kalau sudah lama just tukar sajalah. Bukan juga mahal gila. 50, 60, 80, 100 lebih. Tapi dia boleh mengawal daripada kerosakan dalam enjin, piston ataupun sebagainya. Kalau nak cuci, kalau pukul-pukul macam ni tak apa masalah. Jangan ditiup. Barang tu jangan ditiup. Kadang-kadang orang ni dari dalam tiup, dia takut. Okey, dari luar boleh tiup. Dia tembak dari luar ni yang kotor ni masuk pergi dalam. Tapi pada masa yang sama dia akan membuka semua kertas tu jadi besar. Ya, lubang-lubang dia akan besar. Lubang-lubang kertas yang nipis, yang rapat-rapat tu memang akan terbuka besar. Jadi apa juga guna air cleaner tu lagi, fungsi dia sudah lari. Okey, itulah orang tidak faham kenapa air cleaner ni tak boleh ditiup. Kalau you tanya pergi kilang air cleaner ke engineer pun memang akan sama jawapan dia. Okey, itulah sebab kenapa EGR ini perlu di-delete, ditutup ataupun sebagainya supaya anda boleh mengawal daripada kerosakan enjin anda. Ya, kerosakan daripada kepanasan, asap, karbon, apa yang dihasilkan enjin itu sendiri akan pulang balik ke dalam kereta itu sendiri. Kenapa di sana dia perlu sistem EGR ni? Kerana di sana environment dia orang sangat-sangat bersih. Dia tidak tercemar, dia masih menjaga supaya apa yang keluar dari exhaust tu tak ada bau langsung. Maksud dia tak nak asap langsung. Dia pun akan simpan untuk green engine. Itulah dinamakan green engine, EGR tu sendiri yang berfungsi sebagai green engine daripada EGR tu. Yang kalau yang tidak ada EGR, dia bukan green engine lagi. Dia sudah diesel, bukan dinamakan green engine. That's why EGR tu direka supaya green engine ini boleh menghasilkan kebersihan yang maksimum lah. Dia tidak tercemar. Okey? Supaya anda faham kenapa EGR ni kalau di sini perlu ditutup dan diblok. Kita sendiri maklum kan, dia EGR tu stopper memang ada dijual, tapi setengah dia kereta tu tidak boleh main tutup
main tutup-tutup cara tangan, maksud dia mechanical. Maksud dia you beli plate, you pasang sendiri, nanti tidak kotor masuk. Boleh, setengah-setengah kereta boleh. Tapi ada setengah-setengah kereta tak boleh. Dia akan bagi signal feedback kepada ECU akan bagi warning pergi kita sendiri nanti keluar lampu enjin ini itulah sebab dia. Kenapa saya cakap bagus daripada you remap delete EGR daripada you pakai plate. Itu option kedua lah, boleh, bukan dia boleh. Kalau you remap delete pun EGR pun tidak akan masuk juga, EGR pun tidak akan fungsi juga. Itu lebih bagus daripada you pergi beli plate pasang. Tapi kalau you nak cantik apa semua boleh, you remap, you delete, lepas tu you pasang plate. Ini semua boleh. Yang penting file untuk EGR tu sudah ditutup, maksud dia sudah di-delete, dia tidak akan bekerja lagi. Okey, harap anda semua faham. Kita bagi info lah supaya orang faham kenapa EGR ni perlu di-delete. Okey, dan kedua lagi, kalau you nak remap tapi you tidak mau horsepower, tak mau naik horsepower, you nak kereta tu kekal macam tu saja, dia lemah saja, tapi saya mau delete EGR saja, boleh, tidak masalah, delete saja, tidak masalah. Tapi kalau you mau pakai standard saja, boleh, pakai saja. Tapi you nak delete tu file saja, file untuk EGR tu, boleh, tidak masalah. Pertama, you boleh save you punya EGR tu, okey. Dia punya EGR kalau di make lah, semua jenis di make dia mahal. Daripada you remap delete dia ataupun you ganti baru. Okey, kalau you nak bunuhkan EGR tu, kalau you nak delete, kalau retune sini harga kita memang bagi yang special punya harga lah, sama dengan remap. Tapi kalau you beli baru benda tu, maksud dia you sudah pasang penutup, tapi you tak mau delete EGR tu, you nak pakai biar ada macam tu saja, tak masalah. Tapi kalau EGR tu rosak nanti, dia stuck, dia rosak, you kena spend beribu ringgit. Ya, kalau macam Revo, mahal sangat dia punya EGR, sampai 3,000 lebih, 4,000 lebih. Takkan you boleh bayar 4,000 lebih daripada you remap baru berapa saja. Macam di Mac 1,800 EGR tu saja, motor dia saja, belum lagi upah pemasangan, belum lagi ini. Jadi dia boleh menjimatkan kos anda, ya, boleh menjimatkan kos anda. Okey, saya harap anda semua faham lah, sedikit info daripada kita supaya anda lebih senang mengerti kenapa EGR tu perlu ditutup. Kalau you tak mau horsepower, you just mau delete, boleh, kontak kita akan buat untuk delete EGR. Memang ada pun customer beli kereta baru, Rock, Toyota, apa di Mac, saya tidak mau remake bos, saya cuma mau delete EGR. Okey, no problem, boleh, kita delete saja. Okey, tak payah pakai EGR sudah. Tapi sistem kereta tu mesti sama, kelajuannya sama, pick up dia sama, dia tidak mau kacau barang lain. Okey, saya mau delete EGR saja. Okey, kita read dia punya file, kita tune, tutup EGR, DTC code dia punya untuk EGR. Okey, tutup, sudah masuk balik file tu, sudah, dia cuma delete EGR saja. So, dia pakai macam tu lah. Betul ke bos, you tidak mau kereta kuat? Tak maulah, saya pakai ini macam saya. Okey, no problem, sama saja tu. Yang penting EGR tu ditutup supaya kereta anda lebih tahan lama. Okey, bagus juga, dia boleh menyimatkan kos anda, dia boleh bagi life kereta anda tu lebih panjang lah. Okey, sedikit info yang bermanfaat untuk kamu semua. Boleh boleh dikongsi kepada orang lain, kenapa dan bagaimana EGR tu berfungsi. Okey, macam saya bagi tahu tadi, dia hanya sesuai untuk overseas kereta yang di luar negeri, di luar negara kita inilah, maksud dia di negeri yang sejuk, sistem EGR tu dibuat. Tapi di sana kereta hanya berapa tahun saja. Tapi kalau kita sini, selagi kereta tu masih boleh pakai, kita pakailah. Ya, ada juga kita sudah beli pakai lama 20 tahun, beli baru pun ada juga. Okey, tapi ialah kita boleh kongsikan sedikit info-info untuk kamu semua. Okey, harap apa yang anda kurang faham lagi, boleh PM kita terus, wasabi kita, nanti kita akan reply anda semua. Alright, thank you kepada semua yang telah komen, yang sangat-sangat bagus, yang sudah remake dengan kita, yang sudah buat dengan kita, yang bagi komen yang sangat-sangat membagi semangat untuk kita, yang pakai berapa tahun, so no problem apa semua. Terima kasih semua, kamu semua, tanpa kamu semua
siapalah kami, okey? Kita bukan hanya untuk bagi movement kereta, tapi kita akan untuk menyelamatkan enjin tu daripada dia lebih parah lagi, boleh rosak. Ada sistem tu, apa salah kita guna sistem tu kan untuk kita boleh save budget. Macam sekarang bukan kita tahu macam mana ekonomi macam ni macam tu jadi kita boleh menjimatkan kos-kos kerosakan tu sendiri. Tapi kalau yang berminat upgrade tukar turbo intercooler itu terpulang, itu tidak ada paksaan. Tapi kalau nak smart kereta tu lawa apa semua tidak masalah, you upgrade. Ya, you tukar turbo tukar ini. Tapi you kena fikir untuk apa? Okey, untuk daily use, untuk sekal-sekal, untuk bagi horsepower naik berapa-berapa, itu tidak masalah. Dia tidak membebankan enjin, dia tidak rosakkan enjin. Tapi ikut setting yang kita buat. Macam yang saya cakap, kalau enjin stock original, you buat macam mau pergi lomba ataupun sebagainya, mana mampu turbo, mana mampu atau barang-barang lain mana mampu. Kalau you nak upgrade intercooler, upgrade turbo, okey, boost sampai mana. Itu yang special untuk daily use. Itulah dia. Okey. Harap semua faham. Jadi setakat ini saja info untuk pagi ini. Nanti kita akan inform lagi. Alright. Stay tune and thank you. Bye bye.